Sekali lagi lah So, Assalamualaikum semua. Selamat datang. Terima kasih kerana hadir kelas saya pada kali ini. Kehadiran daripada rekod saya sekarang ni ada 40 orang Alhamdulillah ada 40 orang. InsyaAllah nanti ada kawan-kawan kita tu masuklah perlahan-lahan. So kita teruskan kelas kita hari ini. So hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dengan bab 11. Bab 11 ni adalah bintang dan galaksi dalam alam semesta. So saya masih lagi menggunakan slide yang dibuat oleh Cikgu Nur Razila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. 11.1 bintang dan galaksi dalam alam semesta. So alam semesta daripada semua benda yang wujud di sekeliling kita. Tak kira macam saya cakap tadi, apa saja ada sekeliling awak sehinggalah ke luar angkasa sana, so kita katakan dia sebagai alam semesta. So untuk mengkaji benda-benda yang berkaitan dengan alam semesta ni, kita panggil adalah kajian astronomi. Kajian astronomi telah menyedarkan kita tentang keindahan dan keluasan alam semesta ciptaan Tuhan. So bila kita kaji alam semesta ataupun kita kaji bintang, planet, bulan, galaksi dan sebagainya, so kita katakan itu adalah kajian astronomi. So kita ada angkasawan kita ada angkasawan. Angkasawan yang pertama kita Datuk Syekh Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Dia inilah merupakan angkasawan kita ataupun orang Malaysia pertama yang meneroka angkasa lepas pada 10 Oktober 2007. Teleskop angkasa Hubble So dilancarkan pada 24 April tahun 1990. Dia dihantar ke angkasa lepas pada 24 April tahun 1990. Sangat berkuasa sehingga dapat melihat di mana dia punya kuasa pembesaran dia tu, dia boleh melihat duit shilling. Sekeping duit shilling yang jauh 725 km daripadanya. Maknanya dia boleh fokus tu, dia boleh nampak duit shilling yang kecil tu pada jarak 725 km. So kita mula dengan galaksi. Dalam alam semesta ni, dalam alam semesta ada berjuta-juta galaksi. So dalam galaksi, kalau kita kecilkan dalam galaksi banyak lagi sistem-sistem suria yang lain. Salah satunya adalah sistem suria kita. Contoh galaksi kita Bima Sakti. Apa yang ada dalam galaksi? Dalam galaksi ni ada himpunan jasad yang terdiri daripada jutaan bintang. Nampak tak? Saya kata dah tadi ada berjuta-juta bintang, ada juga gas, ada juga debu dan habuk. So galaksi wujud dalam pelbagai bentuk. Ada bentuk, ada shape tertentu galaksi ni Kan tengok ada bentuk berpilin, ada bentuk elips dan ada bentuk yang tidak seragam, irregular. Dia berbentuk macam-macam. So bagaimana rupa berpilin? Berpilin ni bentuk macam ni. Berpilin ni kalau awak tengok daripada atas ni, dia nampak ada tangan dia nampak ada tangan. Dia macam tangan gitu. Dia berpusar lah. Berpilin ni maksudnya dia berpusar. Tengah-tengah ni ada bintang, tengah-tengah ni banyak bintang dan dia berkeadaan macam ada tangan gitu, macam gasing gitu dia bentuk berpilin. Ini yang kita panggil berpilin. Contoh dia adalah, contoh galaksi yang berpilin ni adalah Bima Sakti, Andromeda dan Bima Sakti. So kita duduk di mana? Kita, bumi kita, sistem solar kita berada di dalam Bima Sakti. Ini yang kita ada sini. Yang kedua adalah elips. Elips ni dia berbentuk macam disk, macam pinggan awak tu, macam piring tu. Dia bentuk elips bukan bulat sepenuhnya, dia lonjong. Bentuk bonjong ini, tapi kalau kita tengok daripada pandangan sisi dia, dia akan nampak macam gelembung macam ni. Dia akan nampak macam ni. Dan tak seragam ataupun irregular, dia berterabur, dia tak ada bentuk yang tetap. Contoh yang tidak seragam ni namanya Magellan. Magellan kecil dan Magellan besar. Kalau elips contohnya Ursa Major dengan Messier 87. Itu nama dia lah contoh dia. Kita tengok Bima Sakti. So Bima Sakti adalah suatu galaksi berpilin yang sederhana besar. Tak besar tak besar. Sederhana besar sahaja kalau banding dengan galaksi-galaksi lain sistem suria kita berada di pinggir salah satu cabang berpilin Bima Sakti. Ini katakan ini galaksi kita Bima Sakti ni daripada atas. Sistem suria kita ada dekat mana? Ada dekat bahagian mana?
ada dekat bahagian salah satu cabang ni, dia duduk di hujung sini. Tu, yang kuning tu, saya warnakan kuning tu. Bima Sakti terdiri daripada lebih kurang 200 bilion. Nampak tak saya kata sebut dah tadi? 200 bilion bintang. Dan salah satunya adalah matahari. So kita tengok kita hidup bintang. So ini yang hipotesis. So dia kata sebelum satu bintang itu wujud, dia bermula dengan nebula. Ni dia bermula dengan nebula. Sebelum bintang tadi wujud, dia bermula dulu dengan nebula. Dan last sekali dia akan mati apabila berlaku letupan. Apabila berlaku letupan supernova. Letupan supernova ni letupan yang sangat kuat di angkasa sehingga menghancurkan bintang-bintang tadi dan melahirkan bintang yang lebih kecil. Dia akan lahir 3 benda. Nanti dia akan lahir 3 benda. Dia akan lahir bintang kerdil putih, dia akan lahirkan bintang neuron, dan dia lahir lohong hitam. Kita tengok bagaimana bintang ni lahir. So bintang lahir daripada nebula. So apa itu nebula? Bintang ni lahir daripada nebula. Dan apa itu nebula? Nebula ni adalah awan besar yang terdiri daripada debu dan gas-gas seperti hidrogen dan helium. Dia duduk rapat-rapat dekat-dekat, dan satu ketika dia wujud daya tarikan graviti yang sangat kuat. Tiba-tiba ada wujudnya daya graviti yang sangat kuat yang menarik. Yang menarik gas-gas tadi dan debu-debu tadi membentuk satu gumpalan. Jadi padat, jadi mampat, jadi dia membentuk satu teras. Core, kita panggil core. So bila dia teras tu jadi padat, bila padat, oleh kerana daya tarikan semakin kuat, jadi dia punya suhu semakin meningkat. Suhu dan tekanan dalam teras menjadi terlalu tinggi dan berlakulah tindak balas nuklear. Yang mana tadi dia kata terdiri daripada gas, gas hidrogen dan gas helium. Nuklear ni, tindak balas nuklear ni, dia akan menukarkan hidrogen kepada helium. So apabila proses penukaran ini berlaku, daripada hidrogen kepada helium, maka dia akan membebaskan banyak tenaga haba dan cahaya. So, bila dia start bercahaya, bila dia start berlakunya proses pertukaran gas hidrogen kepada helium, maka satu bintang baru telah dilahirkan. Teras itu menyinar dan satu bintang dilahirkan. Bintang yang dilahirkan dikenali sebagai bintang muda. Bintang muda ini akan terus berkembang dan menjadi 2 kemungkinan ciri fizikal, iaitu sama ada menjadi bintang bersaiz sederhana seperti matahari atau menjadi bintang yang bersaiz besar. Supernova ialah satu letupan yang amat kuat. Letupan yang amat kuat daripada bintang yang bersaiz besar. So, setiap letupan menghasilkan lebih daripada 100 kali ganda tenaga cahaya yang dikeluarkan oleh matahari. Supernova yang terakhir berlaku lebih kurang 400 tahun dulu. Dia berlaku 400 tahun dulu tapi dapat dikesan pada tahun 1987. Maknanya gerakan supernova ni, penghasilan dia punya gelombang tu, saintis kata bila dia sampai ke bumi lebih kurang 400 tahun dulu. Pada tahun 87 barulah dah bumi saintis dapat kesan. Saintis dapat kesan letupan tu, supernova tadi, dan dikatakan dapat supernova ni boleh dilihat dengan mata kasar selama beberapa minggu. Maknanya dia meletup tu beberapa minggu kita nampak kejadian itu di angkasa lepas. So ini kejadian kematian bintang. Tadi letupan itu berlaku sewaktu bintang ini mati. Haba banyak dijanakan dan memanaskan lapisan bintang yang paling luar. Akibatnya hidrogen dalam lapisan ini mula terbakar dan menyebabkan bintang tadi mengembang. Pada peringkat ini bintang berwarna merah dan disebut raksasa merah. Jadi raksasa merah ni, jika bintang semerah tidak begitu besar, maknanya bila dia kembang tadi, dia pun boom, pecah. Macam awak tiup belon tadi. Awak tiup dia kembang. Bila dia kembang, dia akan meletup. So bila dia meletup, kalaulah kata bintang raksasa tadi sederhana,
maka yang hasil dari letupan tadi adalah bintang kerdil putih. Bintang kerdil putih, kecil je bintang tadi. Tapi kalau dia tu besar, sangat besar, dia bintang ini akan mengecut dengan cepat. Maksudnya dia berkembang sampai satu masa dia bersuk kecil tiba-tiba. Dia kecil tiba-tiba, dia besar balik. Itulah berlaku letupan supernova. Supernova ni dia akan berlaku dua benda. Dia akan menghasilkan dua benda. Dia sama ada satu akan jadi bintang neuron. Supernova amat cerah dan boleh dilihat pada waktu siang. Akibat letupan tersebut, bintang neuron akan terbentuk. Jika bintang asal ialah bintang bersaiz sangat besar, letupan supernova akan membentuk lohong hitam. Maknanya dua kemungkinan. Kalau kata satu kemungkinan dia besar, dia akan bentuk bintang neuron. Kalau kata lagi besar, dia akan membentuk lohong hitam. Lohong hitam merupakan ruang yang tidak membolehkan sebarang jirim terlepas daripadanya, termasuklah cahaya. Lohong hitam ni maknanya ada di alam semesta tadi ada lubang. Ada lubang yang mana mempunyai daya tarikan graviti yang sangat kuat. Contoh gambar saya ni. Ni contoh gambar ni. Tiba-tiba ada cahaya lalu depan lohong hitam ni. Cahaya lalu depan dia. Lalu depan dia. So ini kata ini lohong hitam ni. Ini lohong hitam tadi. Cahaya ni lalu depan dia. So, bila cahaya lalu depan dia ni, cahaya kan sepatut bergerak lurus. Cahaya bergerak lurus. Jadi oleh kerana daya tarikan dalam lohong hitam ni sangat kuat, menyebabkan cahaya ni dia lalu, sepatut dia pergi straight, tetapi tak. Dia pergi, dia bengkok masuk dalam tu. Pun sama, pergi bengkok masuk dalam tu. Jadi apa saja jasad, kita panggil jasad lah apa saja jasad yang lalu dekat lohong hitam ni akan disedut masuk ke sana. Kerana apa? Kerana dia mempunyai daya tarikan graviti yang sangat kuat. Sekarang jam menunjukkan 9.38. Ada 53 orang pelajar dah masuk. Alhamdulillah. Habis kematian dan habis kelahiran dan kematian bintang. Kita berkenalan lah dengan astronomi kita, ahli astronomi Malaysia. Nur Adlika Ainul Anwar ni berjaya membuktikan kewujudan lohong hitam supermasif yang tersembunyi di lingkaran kosmik semesta. Perbandingan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. Alam semesta adalah sangat indah dan unik. Terdapat jutaan galaksi dalam alam semesta. Tadi yang kita dah bincangkan. Galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi alam semesta yang mana dalamnya terdapat sistem suria kita. Dalam Bima Sakti terdapat sistem suria yang terdiri daripada 8 buah planet mengelilingi matahari, termasuk planet bumi yang kita diami. Saiz bumi lebih kecil daripada sebutir habuk di alam semesta. Kita seharusnya bersyukur dengan keindahan alam semesta sebagai tanda keagungan Tuhan. Ini gugusan galaksi. Dia tunjuk satu-satu. Ini adalah alam semesta. Alam semesta. So, di dalam alam semesta ni ada galaksi. Ini gugusan galaksi ni. Ada berjuta-juta galaksi. Dalam kumpulan-kumpulan galaksi ni pula, adalah salah satunya yang kita panggil sebagai Bima Sakti. Ini Bima Sakti yang kita duduk tadi. Di antara jari-jari yang berpilin tadi adalah sistem suria kita ataupun sistem solar kita tadi. Di antara sistem solar kita yang mengelilingi matahari ni, dan di sinilah bumi. Maknanya inilah kita duduk. So, kalau kita nak bandingkan saiz relatif bumi dengan alam semesta ni, bagai debu saja. Kita tengok ciri-ciri pengelasan bintang. So, kita kelaskan bintang tadi berdasarkan warna dia. Kita akan kelaskan dia berdasarkan warna dia. Kita akan kelaskan berdasarkan saiz dia, suhu dia, jarak dia dan kecerahan dia. Kita tengok warna daripada segi warna. Mula-mula dia klasifikasikan sebagai warna. So, ada bintang-bintang yang berwarna merah, ada bintang-bintang berwarna jingga, ada warna biru, ada warna biru putih, ada warna putih, ada warna putih kuning keputihan. So, suhu permukaan dia kalau warna merah ni dia palinglah sejuk lah kita kata. Dia paling sejuk, lebih kurang 3500 Kelvin. Dan yang paling panas ni, ni kalau kata bawah ni warna merah ni, dan yang paling panas adalah warna biru. Jadi maknanya daripada merah ni
Daripada warna merah ni kalau dia bergerak, warna dia bertukar, maknanya bintang tadi makin panas. Ni dia kata-kata kita klasifikasikan. So daripada segi warna-warna, kita klasifikasikan dia ikut warna, jingga merah. Kalau daripada suhu permukaan dia, ni kita tengok suhu dia. Kita warna merah ni paling sejuk dan warna biru itu paling panas. Okey. Saiz dia, ni saiz dia. Maksudnya kalau yang besar ni kerdil, besar ni raksasa, besar ni super raksasa. Saiz dia sangat-sangat besar. Bintang punya saiz yang berlainan, iaitu saiz yang sangat besar disebut bintang super raksasa, bintang yang besar disebut raksasa, dan bintang yang kecil disebut bintang kerdil. Okey, kecerahan satu bintang yang dicerak bergantung kepada saiz, jarak dia daripada bumi dan suhu permukaan bintang tersebut. Maknanya kalau kata kita tengok bintang tu cerah, maknanya kita tahu saiz dia sangat besar, ataupun jarak dia dengan bumi makin dekat, ataupun suhu dia memang terlalu panas. Bintang yang paling cerah di langit iaitu Sirius dan Rigel. Yang ni yang boleh nampak ni. Dikatakan kita boleh nampak di bumi. Okey? Ini yang kita katakan, kita klasifikasikan bintang tadi mengikut warna, saiz, suhu, jarak dan kecerahan dia. Kita kat Malaysia baru je ada pada tahun 1994. Okey, planetarium negara dibuka secara rasmi. Reka bentuknya sangat unik, iaitu gabungan seni bina Islam dan astronomi. Okey. So habis bab 11. Saya mohon sebab tengok kehadiran sekarang ni dah ada 53 orang. Dah ada 53 orang. Jadi macam biasa saya doakan anda semua jadi pelajar yang cemerlang. Okay? Dan semoga ilmu awak yang belajar pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada awak. Supaya awak boleh menjadi menjadi anak-anak yang lebih, anak-anak yang soleh-solehah. Dan menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Berjaya dunia akhirat. Okey, Assalamualaikum.